Ya, memang semuanya bercerita mengenai sektor pelancongan paling teruk terjejas. Saya mendengar dengan sedih, dengan pilu, tetapi saya perlu bercakap dengan diri sendiri mengatakan, I can't afford to do this. Saya perlu memikir untuk masa hadapan. We have to think forward. Dan saya bersama dengan pasukan kami dalam MOTEC ini, almost walaupun masa MCO, kita sentiasa bermesyuarat. Walaupun melalui secara virtual, kita merancang bagaimana kita nak menghidupkan semula ekonomi negara ini. Apakah yang boleh kita lakukan untuk membantu rakyat. Jadi yang pertama sekali saya lakukan ialah kami berbincang, saya kata carilah jalan supaya orang-orang ini terutama sekali the B40s kan, dan juga mereka dalam industri kita ni boleh mendapatkan manfaat daripada peruntukan yang ada pada kita. Jadi saya suruhlah diorang pergi online punya pertandingan lah, buka lah, saya kata buka lah online punya pertandingan yang artis dia kan, yang painting dia, craft tangan, dan hasil daripada masa craft tangan itu ada e-craft bazaar. Suddenly terfikir semua ini. Jadi itu yang pertama sekali kerana ia lebih kata orang lebih langsung untuk kita dapat menolong. Tetapi itu tak cukup. Kita perlu ada memikir mengenai strategi-strategi tertentu. Kita menubuhkan track kita Tourism Recovery Action Committee. Itu adalah di antara badan yang memikir apakah strategi kita pertama. Kita ada 3 strategi. Satu ialah strategi untuk merancakkan ekonomi domestic tourism, domestik dalam negara kita. Lepas tu kita ada strategi medium. Medium kita melihat dari segi zon yang paling dekat dengan kita macam Singapura, Thailand yang dekat, sama ada especially ASEAN country lah, sama ada dapat dibuka bila kita dapat bergerak lagi membuka zon-zon tersebut. Dan kita ada international punya planning membuka kepada tourism ataupun pelancongan pihak antarabangsa. Kita ada tiga strategi. Kalau dikira daripada Januari hingga ke bulan April, dari segi kerugian kita 45 bilion ringgit. Berbanding dengan sebelum itu tahun 2019 memang banyak. Dia dahlah kita punya pelancong yang datang daripada luar negara. Lepas tu kita terpaksa cancelkan Visit Malaysia Year campaign. Kita terpaksa tukarkan, kita tak sebut pun. Saya cakap dengan kabinet, saya tak mahu menyebut berapa ramai pelancong yang kita ada yang akan datang untuk tahun ini, sebab kita tak tahu, sebab kita dah mula daripada awal. Kita dah tutup kan, kita sudah tutup kita punya airport, kita punya semuanya tak boleh bergerak. Jadi kita tidak dapat nak menjangka berapa ramai turis yang akan datang. Tapi ialah kita perlu realistik. Tapi pada tahun ini kita tidak dapat mensasar itu. Jadi sebab itu kita dalam kabinet saya terpaksa membentangkan jangkaan kita tu, kita punya taksiran dari segi berapa banyak yang kita akan dapat dari segi perolehan kita. Sebab kita sudah rugi 2.45 bilion ringgit dari January to April this year, tahun 2020. Apatah lagi kalau dipanjangkan lagi MCO ini lagi teruk. Hotel tak dapat buka. Jadi sebab itu kita perlu cari jalan bagaimana kita boleh membantu. Jadi sebab itu kerajaan mengeluarkan prihatin, stimulus package, ada prihatin tambahan. Lepas tu ada penjana lagi. Jadi ini membantu orang untuk berbelanja. Ada yang hilang pekerjaan. Kalau dilihat daripada yang hilang pekerjaan pada awal tahun tu, Januari sampai April tu,
kita ada 156,000 lebih kurang macam itulah yang hilang pekerjaannya. Itu dalam 1% daripada dalam sektor pelancongan sahaja. Ya, bila kita bercakap mengenai kerugian yang dihadapi oleh sektor pelancongan, kebanyakannya ialah hotel dan juga tour operator. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah yang mempunyai pekerja-pekerja. Jadi kerugian mereka itu it's passed down to dia punya yang bekerja di bawah tu. Dan ada juga hotel, restoran, airlines lah yang banyak rugi jugalah. Jadi yang tiga ini lah, airlines, hotel dan juga tour operators. Sebab tour operators ni banyak dia punya subsidiary dari segi orang-orang yang bekerja dengan mereka, company-company yang bekerja dengan mereka, dan mereka juga ada perjanjian dengan negara luar di mana mereka sudah membayar. Sebab itu ramai yang menuntut. Ada yang sudah bayar dia punya package untuk holiday itu, menuntut daripada company. Jadi di situ kita melihat banyak. Dan industri muzik dan juga kebudayaan, mungkin dari segi industri muzik, walaupun mereka nampaknya macam tak begitu ke depan, tetapi bilangan mereka ramai. Dan bayangkan mereka ini, semua inilah yang terkesan ini, kita bukan bercakap mengenai mereka saja tahu. Yang terkesan juga keluarga mereka, anak-anak mereka. Jadi saya berasa begitu risau sebenarnya, apa yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka. Sebab itu teater, muzik, yang craft tu semua datang kepada kita, yang melukis, yang pelukis semua tu, yang baskers, semua datang kepada kita. Walaupun mereka kalau dari sudut lain itu mereka adalah, kalau kita bercakap mengenai pelancongan, mereka adalah complementing. Tetapi kalau kita bercakap pasal pelancongan, tak ada muziknya, boring. Kan? Jadi saat itu kita perlu mengambil berat kepada industri-industri yang berkaitan dengan kita ini, dengan aktiviti pelancongan. Dia macam ni, kita perlu menseimbangkan. Ada yang mengatakan ia terlalu sedikit dan ada yang mengatakan dia terlalu besar. Oleh kerana kita cuba nak membuka lebih banyak lagi peluang untuk yang lain, supaya yang mengatakan sedikit itu, yang mungkin yang terkesan mengatakan terlalu sedikit, sebab mereka melihat dari sudut pandangan mereka sendiri. Tetapi peluang yang diberi, sebab ini bila kita bercakap mengenai peluang yang besar, ini adalah dari segi mereka yang terlibat dalam industri yang aktiviti related to pelancongan, dikatakan dalam penjana ini, ia memberi peluang yang baru untuk mereka ini untuk merancakkan perniagaan mereka. Apabila mereka dapat merancakkan perniagaan mereka, yang terkesan ini mungkin boleh mendapat pekerjaan. Kita nak melihat dari sudut yang benefit yang mungkin tidak secara langsung diberi kepada itu, yang boleh membantu mereka. Tetapi kita melihat dari sudut peluang pekerjaan, peluang mereka yang apabila dibuka begini aktiviti related to pelancongan ini, peluang pekerjaan, peluang orang berjual makanan, peluang lain untuk mereka menjual, macam mereka yang terlibat dalam craft misalnya, boleh juga berpeluang untuk menjual hasil-hasil mereka. Jadi kita tidak dapat melihat daripada sudut kita sahaja. Kita melihat dari sudut bagaimana satu yang diberi besar ini, terutama sekali dalam golongan mereka yang berniaga. Mereka dapat pinjaman, mereka dapat peluang dari segi dia punya
rate untuk bayaran, dia punya interest rate yang pinjaman mereka kurang, amat rendah. Ini adalah untuk memastikan mereka kalau mereka membuat perniagaan mereka, ianya mereka tidak mendiskriminasikan orang yang terjejas ini. Dan yang terjejas ini dapat peluang yang baru. Ya, itu yang kita mahu, sebab itu kita mengatakan ini adalah stimulus package. Stimulus package ini adalah untuk membantu merancakkan lagi ekonomi kita, dan kita mahu melihat orang berbelanja tau. Bila berbelanja, ekonomi kita akan berkembang. Bila dia dibelanjakan di dalam negara, maka negara kita akan pulih semula ekonominya. Jadi semua ini perlu diseimbangkan, sebab ada yang bila yang kita bercakap mengenai industri aktiviti related to pelancongan ini, dia banyak pelbagai sektor. Ada yang nak membuka hotel baru, ada yang nak buat renovation dia, yang mencantikkan hotel dia, membuka produk baru di kawasan hotel dia, dan semua ini apabila ini dibuka, ini juga memerlukan pekerjaan, ia memerlukan orang berjual. Semua ini perlu dilihat dari secara menyeluruh, bukan secara satu sektor sahaja. Kerajaan pun sudah merancang, bukan merancang saja ya. Kita bercakap dengan negara lain. Sebab kita buka dengan orang lain, dia tak nak buka, kita tak dapat menerima pelancong dari luar. Kita benarkan orang kita pergi ke Australia misalnya. Tetapi kalau Australia tak nak buka dengan kita, kita pun tidak dapat memaksa mereka. Jadi ianya memerlukan kedua-dua pihak untuk bersetuju. Kita bersetuju, kita telah mengenal pasti. Misalnya Australia adalah salah satu daripada negara green zone, walaupun sekarang ini mereka sudah ada lagi kes baru kan, dah baru lagi second wave dia, tetapi Australia pun negara besar, mungkin ada tempat dia provinsi yang lain boleh kita buka. Jadi Malaysia sudah mengenal pasti dan kita bersedia untuk membukanya kepada mana-mana negara. Bukan kerana kita nak menutupkan, tetapi kita membuka pun bergantung kepada persetujuan negara lain. Dari segi yang kuarantin, memang kita dari luar negara tu kita kalau boleh sebenarnya kita minta mereka menjalankan test mereka sendiri di negara yang mereka sebelum mereka datang kemari. Itu telah kita ringankan untuk mereka. Tapi kalau mereka tidak menjalankan tes itu, dia terpaksa buatkan tes di sini. Kita tidak dapat mengambil ringan perkara ini kerana kita telah observe, telah mematuhi SOP inilah membuatkan Malaysia menjadi destinasi yang selamat untuk orang datang, untuk orang pergi melancong. Kerana kita telah begitu strict sekali mematuhinya. Jadi sebab itu saya nak ulang secara untuk merumuskan dari segi pembukaan ruang udara kita ini, airport kita bukan tak mau buka, kita sedang dalam proses, kita telah berbincang, tetapi ianya perlu dipersetujui oleh negara yang dengan kita berbincang. Kita telah kenal pasti di bawah green zone di bawah WHO telah menyerarainya sebagai green zone. Kedua dari segi dari segi kuarantin tu, mereka kalau sudah menjalani test tu, swab test di negara itu dah ada sertifikat dia, maka bila datang sini kalau dah negatif, tak perlulah di kuarantin lagi. Inilah kita punya peraturan.